Assalamualaikum bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, moderator kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Aswad Nasrun, sahabat saya. Dan Alhamdulillah kami bersama pergi umrah, bawa 144 orang. Ramai berebut untuk pergi kucup Hajarul Aswad. Saya kata tak payah, kalau boleh kucup Ustaz Aswad, dapat Hajarul Aswad. Nasib mereka tak kucup dia. Yang saya kasihi Abang Haji Subhi mengangkat pengurusi Masjid Rantau Panjang, dan saya dihantar oleh orang-orang Kelantan. Mereka duduk tunggu 6 bulan dah tuan-tuan di Kelantan. Bila Ustaz Abdullah Khairi nak main? Mereka kata Alhamdulillah malam ni saya ada di sana. Ustaz Rantau Panjang ni masjid nama apa? Pakat mesej dalam Facebook. Saya kata Rantau Panjang ni bukan di Kelantan, di Penaga Kepala Batas. Mereka kata penipu tu ya hak penganjur ni. Dia tak bohong mana Rantau Panjang. Bubuhlah Penaga Kepala Batas. Kan, mereka pun pening tuan-tuan, marah kita. InsyaAllah saya akan ada di Kelantan bulan 5 ni. Seminggu, insyaAllah pusing Kelantan. Tuan-tuan yang dikasihi, saya sebenarnya cukup sibuk. Malam ni sepatutnya berada di Selayang. Tapi Ustaz kita tolonglah turun dekat Rantau Panjang ni. Sebab pekat biru. Jadi terpaksa cancel di Selayang. Kemarin saya ceramah 6 ceramah. Kuliah subuh, kuliah duha, baca khutbah di Masjid Taman Ria Sultan Abdul Halim. Kemudian ceramah di Mahat Tafiz Bidong. Malam tu pula di Surau Ampangan Libung Tebal. Hampir 2,000 orang hadir, termasuk dengan Datuk Dr. Mansur hadir. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata Ustaz Alang nak balik, jom pergi pula pukul 11 ceramah lagi di Mahat Tafiz Al-Faizin. 6 ceramah. Balik-balik tidur tekang-kang. Bini kejut, bang. Awak subuh. Tengok 6.30. Awak kejut lewat. Aku berhenti agak, dia driver. Allah. Tapi Alhamdulillah kita dapat sama-sama tuan-tuan malam ini. Dan saya bersyukur sebab bersama dengan Ustaz Aswad. Sebab ahli panel dia kena bagi selari. Baru ni tuan-tuan, mereka panggil di Selangor nak bersama dengan Ustaz Kazim. Mampu aku tak. Mampu Ustaz Kazim aku tak mau. Lepas tu sebelum tu, tahun lepas saya forum di Taipei bersama dengan Ustaz Wan Soho Bani Leman. Di dataran Taipei tu. Allah tuan-tuan, tak ngam tuan-tuan, dia hantam saya atas ceramah, atas forum tu. Dia hantam, bukan dia ni, dia hantam kita. Kita ceramah biasalah buat lawak-lawak. Dia kata dalam agama mana ada lawak? Dia ceramah orang makan belah. Saya ceramah orang makan mai. Dia pengang. Dia hantam saya. Hantam tuan-tuan. Dia ingat dia boleh hantam. Aku hantam balik. Jemaah jadi pening ni ceramah kau kelahi. Mampu tuan-tuan. Buat dengan Ridwan Tri tak boleh tuan-tuan. Tu saya habaq. Ustaz nak panggil bagi selari. Dia kata Ustaz Aswad boleh? Ustaz Aswad boleh. InsyaAllah. Panggil wali tobat aku tak main lah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, apakah layanan Allah kepada orang yang engkar? Tuan-tuan, manusia ini, tuan-tuan kena ingat, dia lupa, kemudian dia melakukan kesalahan. Kecuali apa? Dengan lupa dan kesalahan ini, orang yang bertaubat kepada Allah. Kita ni annas daripada kalimah nun sinya, nasia, lupa. Kan kita lupa. Bila lupa, fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Kena beri peringatan. Kita buat forum, buat ceramah, buat kuliah, bagi peringatan supaya manusia tak lupa. Tapi ada orang tak mau dengar tuan-tuan. Walaupun duduk sebelah masjid. Macam kampung saya tu, umur 80. Masjid main, kuliah duduk belakang. Duduk gelintir rokok daun. Gigi tak ada. Hak ni masuk dalam lah. Kata orang, kata aku pomok cuma aku geram. Sini ada apa? Ni, gigi tak ada. Isap rokok daun tak pernah masuk. Tapi main masjid. Duduk di bantai apa? Tempat sidang tu lah.
Lepas tu kata puan, kami buat tuan-tuan Qiyamul Lail dengan Ustaz Osman Ibrahim. Menangis habis. Dia duduk lepas tu, dia main juga. Lakon, aku geram. Dia kata Ustaz Osman Ibrahim berlakon. Sampai korang tak tahulah tuan-tuan. Ni tengok, kita lupa Fazakir beri peringatan. Peringatan tu kadang-kadang dia lembut. Macam Ustaz Aswad dia mula 1, 2, 3. Saya dah kuliah 3 tu hari. Dia sampai dia 8. Sebab apa? Kadang-kadang lembut. Kadang orang dia tak boleh dengar lembut. Dia kena tengok tu dia. Dia kena jadi tu. Dia kena terekah. Baru dia sedang. Kalau tidak dia lembut dia. Kau dah lena. Kena terekah. Sebab tu anak muda sekarang ini peranan anak muda. Saya tengok ada. Alhamdulillah. Ni anak muda yang bersama dengan kami ni setiap kuliah. Orang macam ni kita nak. Kita nak mereka dengan ketegasan. Kebanyakan sekarang kuliah tuan-tuan anak-anak muda. Semalam di Ampangan 2,000 orang, 1,800 anak muda duduk di depan ni. Orang tua-tua duduk belakang. Aku tengok duduk lena, aku terekah selalu kan. Masjid tanduk geng tua-tua pi kuliah 30 orang lah, duduk depan. Kita bagi salam lena dah. Tak ada bagi salam pun lena dah. Kita ceramah je dia bam. Dan cakap slow. Saya tak apa-apa. Gelak pun tak larat dah. Nak ceramah pun tak semangat. Kita terekah. Ustaz jangan kuat sangat. Takut syahid. Takut mampus. Sampai macam tu. Tapi Alhamdulillah. Fazakir beri peringatan. Ada cara tak? Ustaz Abdullah Khairi memang cara macam tu. Tuan-tuan nak cara lembut, panggil Ustaz Gazim. Aku tak ada lembutnya. Nak keras, insya-Allah. Nak tegas macam ni. Nampak muka macam ni, tapi memang ceramah saya macam tu. Sebab apa? Kita lupa bagi peringatan. Kemudian apa? Kita ada kesalahan, maka kita bertaubat kepada Allah. Tapi tak nak juga buat dosa. Allah sebut dalam Quran, walilladzina kafaru wa qala alladzi walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ni, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah esok mereka berdiri. Lalu apa? Nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Esok orang yang buat dosa, semayang pun tak mau, puasa pun tak mau, langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulama dihina, bukan saja hina, cerca ulama bagi tazkirah, keluar masjid, kereta ustaz ditikam dengan screwdriver. Ada tuan-tuan tikam kereta saya dengan screwdriver. Keluar daripada masjid, mereka langgar belakang kereta saya. Itu dia tuan-tuan. Hina ustaz-ustaz, ulama-ulama tak nak menjalankan hukum Allah. Bukan saja tak nak, semayang pun tak mau. Bukan saya tak mau, hina pula orang yang datang rumah Allah. Allah kata apa? Rabbana absarna. Esok di akhirat dia tunduk kepala, dia sebut di hadapan Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, hari ni kami tengok ya Allah. Tengok apa tuan-tuan? Disambung dalam ayat yang lain. Amma yatasaalun. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari itu kamu akan tengok apa tangan kamu buat. Tuan-tuan, orang berdosa ni dia akan tengok apa tangan buat. Tangan pernah makan rasuah, dia akan tengok. Tangan pernah tipu orang, dia akan tengok. Tangan pernah zalim dekat orang, dia akan tengok. Tangan pernah pangkah naik kepada pemimpin yang zalim. Oi, dia tengok oi. Hangpa ingat tak tengok ke? Ni rantau panjang ni menang UBU ni. Kalah habis tubun. Ni ada ni depan ni nampak ni. Ni tangan ni. Rabbana absarna. Ni tangan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Apa tangan buat? Tapi orang kafir dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, bagilah aku jadi tanah ya Allah. Orang kafir minta jadi tanah, tapi kita bukan tanah tuan-tuan. Kita akan tengok apa tangan kita buat. Rabbana absarna wa sami'na. Mereka akan dengar orang yang berdosa ni. Apa mereka dengar? Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah sebut. Dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah tutup akan mulut kamu. Hari itu mulut tutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ni akan bercakap. Esok di akhirat tuan-tuan, kita akan dengar apa tangan kita bercakap.
Tangan ini pernah buat maksiat. Tangan ini pernah pegang anak-anak perempuan yang bukan mahram. Tangan ini pernah mengambil benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tangan ni akan bercakap. Tuan-tuan jangan tertipu. Tangan bercakap, mulut tutup. Tangan bercakap. Apa lagi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka menjadi saksilah akan kaki kamu apa yang telah kamu lakukan. Kaki ni jadi saksi. Hari ni tuan-tuan datang ramai-ramai mai rumah Allah. Dia bersing. Dia okey, boleh? Jauh sikit. Oh, orang rumah tak boleh dengar. Dengar tu. Boleh? Hello? Boleh tak? Boleh dong? Tak boleh, aku nak balik. Tuan, ni wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan jadi saksi apa yang kita buat masa hidup dunia. Kalaulah tuan-tuan datang rumah Allah pada hari ini berjalan kaki, pahala cukup besar. Kalaulah tuan-tuan naik kereta, pahala pun yang sama. Naik motor, alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi. Sebab esok apa yang kita buat semuanya kita akan dengar. Kemudian apa? Bila dah dengar tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah sebut. Apa Allah sebut? Allah sebut dalam ayat yang lain, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang yang engkar kepada perintah Allah masa hidup, tak mau ikut perintah Allah, semayang pun tak mau, lawan Allah Subhanahu wa taala, mereka ni disebut kafara, kufur, engkar. Mereka ni disedia apa? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, neraka jahanam. Macam Ustaz Suat kata, kita mesti kena lalu satu neraka nama jahanam. Di atas ada titik sirat. Tuan-tuan kena ingat, neraka jahanam ni paling awal. Yang bawah nama apa? Hawiyah. Hawiyah ni untuk siapa? Untuk Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, Abdullah bin Ubay. Nah. Untuk siapa? Namrud, untuk Haman, untuk Qarun. Ni. Yang atas ni nama apa tuan-tuan? Jahannam. Jahannam ni nak masuk ke? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian disambung, iza ulqu fiha sami'u laha. Tengok, orang nak masuk neraka jahanam bukan ditarik elok-elok, nak masuk ke silap. Ulqu ni apa dalam bahasa Arab? Dilempar. Ulqu fiha, dalam api neraka, sami'u laha, mereka mendengar tuan-tuan. Syahiqan, jeritan manusia, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, kami tak tahan dah. Ni kita nak masuk ni, kita duduk dengar dalam neraka tu, duduk menjerit. Syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka, blub. Ya, tuan-tuan, takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Sudah dahsyatnya. Ni kita duduk dengar ni. Sambung lagi. kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, akan tanya orang jaga api neraka, siapa? Malik Zabaniah. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kamu orang bagi peringatan masa hidup dunia? Tak adakah orang ceramah, orang tazkirah, orang baca khutbah, orang buat kuliah, ada dengar tak? Alam ya'tikum nadhir, dengar tak weh? Dengar tak? Ni, nampak tak orang berdosa ni? Dengar tak dia? Alam ya'tikum nadhir, dengar tak? Qalu bala qad ja'ana nazirun. Betul, telah datang orang bagi peringatan. Nama dia Ustaz Abdullah Khairi. Dia ceramah bam. Ustaz Aswad, Ustaz apa nama Ustaz lah? Ustaz Naim bagi ceramah. Panggil Ustaz Sahul, Ustaz macam-macam. PU tak ngaji cerai. Kan? Panggil semua. Fakazabna, tapi menipu. Allah, duduk kena okok. Politik tu. Kita cerita tentang politik, tak ada kerja lain, kira parti ya. Kita cerita agama, cerita agama. Allah duk kira agama-agama. Tengok, kerajaan Malaysia ni apa, relax. Tengok, makan boleh. Gula naik pun boleh minum. Orang kata pasal gula naik untuk mengurangkan kencing manis. Kalau betul tu darah tinggi, naik garam. Kalau tol naik apa? Naik minyak tu membubuh daripada orang sumur lah. Ni nampak tak? Fakazabna, penipu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami lawan Allah. Kami tak suka apa yang diberitahu oleh ulama-ulama, alim ulama, ustaz-ustaz. Ma nazzalallahu min syai'.
Kami ni Allah tak turun apa kat kami pun. Kami lawan pun, kami boleh makan. Kereta kami lebih besar daripada ustaz yang duk ikut perintah Allah. Kami duk lawan ni, kami ni kereta Mercedes, dia kat Cahaya. Kami lawan, ni tengok, kami KI20, dia besar ke kayu lah. Apa tengok lawan tu, kontraktor besar, apa ingat mangkuk ayun apa Sorban. Baru ni saya baca khutbah seorang kontraktor pakai merch. Habis-habis ustaz, bagus ustaz khutbah hari ni, jom kita pergi makan. Tengok pakai serban, kepala botak, janggut jemput. Saya tengok, no, jalan pun pernah kena stroke. Ya, cerui. Nak bawa kita makan, kita pun ikutlah. Dalam hati lah, tak sebutlah. Tiba-tiba sampai depan masjid. Mercedes tuan-tuan, E280 kompresor. Bukan E240 hak 4,000. Hak start tu kak geran mana juga. Ni E280 kompresor. Jalan sengit lah. Kata ustaz, jelas. Tu dia. Saya pun ni depan ke belakang. Ustaz, belakang boleh, depan boleh. Saya duduk depan, duduk. Tak ada. Dia ikut bentuk badan. Hampa ada tak kereta orang rantau panjang duduk macam bentuk badan? Badan apa? Duduk keras tentu. Tak ada apa. Dia duduk. Tu, dia bentuk badan. Kita pun. Tak, jenis tak pernah tu. Kan? Sedap ni. Sedap. Ish. Tuan Haji. Ni kereta kan? Apa? Ustaz ingat saya apa? Dia kata tentu makan dalam. Kita ingat dia siapa? Mungkin dia ingat kita ni dia temangkuk ayun. Kita duk tengok kan, janggut jemput, kepala botak pakai serban. Lepas tu jalan sengit kan. Ish, dia ni rupanya tuan-tuan bukan kontraktor. Dia antara orang yang beli kereta, jual kereta mewah di Sungai Tani. Allah, saya tengok dia bawa tu, ustaz nak try ke? Dia tak payah. Dia pun rupanya tak payah start, pakai tekan lah. Kereta hampa. Kereta tu imam. Tu pun sokong satu Malaysia. Allah. Kereta tuan-tuan 12,000 KI20 tuan-tuan. Kadang-kadang main masjid kena jalan sendiri. Tahu apa? Pasal bubuh dia tak orang masuk. Sampai masjid tuan-tuan balik sendiri. Pasal orang tolak. Tu pun kita mesti bersama dengan kerajaan Malaysia. Satu Malaysia. Rakyat didahulukan. Palau Tahang. Punya teruk kita ni duduk di Kuantan, duduk di Johor Bahru, di Georgetown, gantung flash mob 30 hari bulan. Kami nak harga turun. Nak harga turun. Gaji mereka 20,000. 30,000 tuan-tuan. Nak harga turun. Kita duduk penaga, duduk rantau panjang, gaji 600, campur beri 650. Tu pun sehari 35 sen. Kami nak minyak naik. 600 nak minyak naik. Gaji 20,000 nak minyak turun. Apa aku tak tahu penin bodoh ni. Saya dah main kempen sama ni. Ni penaga ni. Malam di hari raya tu kempen kata. Terang ni. Hampa ni kita nak kerajaan yang bukan tindah rakyat. Kerajaan yang mesti beri kepada rakyat. Sebab ini hak rakyat. Mereka dengar. Tengok. Kita ingat boleh menang dah. Rupanya lagi banyak kalah. Di antaranya ni. Rantau panjang lah. Tak sedap ni. Ni. Kita duk habang ni. Ustaz duk abang. Apa ada cerita? Dia boleh boleh apa tuan-tuan? Apa tak boleh? Allah kali aku bunuh Pulau Ketam tuan-tuan. Tuan-tuan nak abang ni Rabbana absarna wa sami'na. Kami dengar ni. Dengar apa tuan-tuan? Ni syahiqan wa iyatafuni. Dan dengar ni apa tuan-tuan? Depa kata aku walaupun aku tak ikut perintah Allah, Allah tak turun apa kat aku pun. Aku duk seronok macam tu memang tuan-tuan. Ini yang berlaku. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Bila mereka dah dengar, mereka dah tengok, farji'na, kembali kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh ya Allah. Nak buat amal soleh dah tak guna dah. Dah duduk dalam alam barzah. Dah duduk dalam alam kubur. Ni sebelum tuan-tuan kita nak dimasuk alam kubur, nak masuk alam barzah, nak buat apa sekarang? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, buat amal soleh. Kita nak layanan Allah yang baik, buat amal soleh. Apa Allah suruh?
Tuan-tuan tengok, kami ustaz, belum tentu ustaz Aswad abang, kami syurga Allah. Tapi kita yakin tuan-tuan, bila amal soleh kita buat, amal soleh yang tidak mensyirikkan Allah, menjamin kita syurga Allah. Sebab tu kita dakwah sekarang, kita tekan ini. Tekan apa? Manusia yang bukan min ibadatil ibad, tetapi min ibadatillah. Manusia yang bukan menyembah kepada manusia, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut dengan manusia. Buat apa kita buat forum, tapi manusia masih takut dengan manusia. Kita nak manusia yang hati mereka, wahai anak muda, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila takut dengan Allah, kita yakin. Yakin macam mana tuan-tuan? Rezeki milik Allah. Apa yang kita dapat milik Allah. Bila milik Allah, kita akan yakinkan keyakinan pemuda-pemuda, orang-orang yang hebat, jundullah, tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Layanan Allah kepada orang yang ikut perintah Allah apa? Innalil muttaqina mafada. Allah sediakan syurga kepada kita. Syurga, oi. Innalil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Syurga ni disediakan kebun-kebun kurma dan kebun anggur. Syarat dia orang yang bertakwa. Tuan-tuan nak tak takwa? Syurga, kebun anggur, oi. Bukan apa nama semangkuk apa anggur, kebun duduk dalam syurga. Syarat takwa. Apa nama Ajwa, satu kebun. Maryami, Yusuf Tayyub. Weh, bukan sikit hilang, weh, sekebun. Hampa nak tak? Syarat takwa. Buah anggur, satu kebun. Innalil muttaqin hadaiqa wa'adab wa kawa'ib atraba. Disedia pula orang yang bertakwa ni, yang ikut perintah Allah ni, layanan Allah. Apa dah lagi tuan-tuan? Bidadari yang sama umur. Am tak nikah ni. Bidadari, weh. Bidadari, weh, bidadari, weh. Kenapa kamu, weh? Bukan sama hak belah ni. Ni nampak tak segak apa. Orang penaga makan beras banyak, semua gemuk-gemuk. Makcik marah no. Pandai belah makcik no. Lepas no, masa saya duk mengadap Seri Muda, anak orang penaga slim-slim. 36, 26, 36. Tapi umur 40 cuba tengok. Sombong. Muka best semua. Pandai suami belah, bagus. Suami belah bagus. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan. Disediakan bidadari sama umur. Setengah ulama kata 25, setengah kata 35. Syarat dia takwa untuk dapat layanan Allah. Wa ka'san dihaqa, disediakan gelas yang tertulis nama Abdullah Khairi, Aswad Nasrun, Naim, Haji Subhi. Minum hilang dahaga selama-lamanya. Itu layanan Allah. Syarat orang bertakwa. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Kamu tidak akan dengar dalam neraka perkara yang tipu dan lara. Dalam surga orang yang tipu tak boleh dengar lah. La boleh dalam TV3. Ya, kerajaan begitu prihatin menaikkan GST kerana ini untuk kepentingan rakyat. Kita pun JKK, tengok bagus untuk rakyat. Yang ni yang kita nak. Semua kita dapat. Minyak naik, bagus. Minyak naik tak apa. Sebab apa? Sebab negara kita, negara yang tak ada minyak. Tuan-tuan tahu, negara Malaysia ni pengeluar minyak nombor berapa? Walaupun tak masuk dalam OPEC, tapi minyak Malaysia termahal di dunia. Minyak apa yang tak ada? Malaysia. Minyak petrol, minyak diesel, minyak kelapa sawit, minyak senyonyong, minyak gamat, minyak dop, minyak aku nak dagu, minyak macam-macam minyak. No? Thailand ada minyak. Minyak apa pun tak ada. Tapi Thailand tuan-tuan, harga lebih kurang kita. Tapi minyak di Thailand mahal. Ada tol lah di Thailand? Tak ada. Ambil hang-hangguk macam menapi ya. Thailand tol pun tak ada. Malaysia minyak mahal, tol kena. Bukan saja tol kena, road tax kena. Bukan saja road tax kena, atas jalan raya ada lagi AES. Tengok, tu pun kita tak apa. Minyak naik bagus untuk kepentingan rakyat. Kepentingan apa? Untuk kroni-kroni membeli kapal terbang hampir 7 biji. Untuk apa? Untuk kepentingan individu tertentu. Allahu Akbar. Tapi kita tak nampak tuan-tuan. Di akhirat tak ada tipu. Lah boleh tengok TV3. Kita bengang dia. Ada tak kita tumbuk TV3? Tak ada. Hampa tengok buat tak tahu dah. Hampa anggap kami macam TV3. Buat tak tahu. Kan? Sebab apa? Jangan tumbuk aku pula. Kan? Anggap TV3. Ni tipu, lara tak ada. Dia kata, ustaz, kalau jalan hukum Allah, habis ustaz, kami tak boleh tengok gambar Hindustan. Lah,
Oi, apa nak tengok gambar Hindustan? Tengoklah. Hukum Allah ni bukan pasal Hindustan. Pasal orang mencuri. Pasal orang rogol. Pasal orang yang rasuah. Orang yang bunuh orang. Dia kata, ustaz, kalau jalan hukum Allah, habislah kami. Sebab apa? Dia mencuri. Saya nak tanya orang rantau panjang. Kita mencuri tak? Kita rogol tak? Kita bunuh orang tak? Tak. Pasal apa kita takut nak jalan hukum Allah? Tengok kerajaan Brunei. Beta dengan kuasa yang ada, beta akan melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran pada bulan April. Baru sebut aja nak laksana. Dengan izin Allah, Datuk Dr. Harudin P. melawat bulan 12, jenayah dapat diturun 50%. Baru nak laksana. Sebab apa? Hukum Allah ni nakalan minallah, cegahan. Dengan izin Allah, Dr. Harudin kata, baru nak laksana bulan April, Allah berikan rezeki kepada kerajaan Brunei. Mereka menjumpai 6 lagi telaga minyak yang boleh diguna untuk 600 tahun akan datang. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang laksana hukum Allah, Allah bagi keampunan rahmat kepada negeri tersebut. Oi, bila kita nak habang, nak cakap kat TV tak boleh, dalam masjid nak buat macam mana lagi? Sebab esok di akhirat tak ada tipu dah. Lah mereka tipu nak jawab macam mana? Nak jawab TV tak boleh. Saya masuk TV 2 kali rakam lah. TV Hijrah. Tak keluar-keluar, rakam lah. Lah kali aku balu macam ni, nak buat macam mana lagi? Kan? Tipu tak ada. Kemudian disebut dalam ayat muttaqiina ala ratrafin khudrin wa abqariyil hisan. Dalam surga disediakan pemaidani, syarat dia takwa. Dalam surga yang berwarna khudrin. Khudrin warna apa, Ustaz? Hijau. Weh, tak ada warna biru weh. Aku nak abang gambar. Ni dapat ni nampak ni warna biru. Kita masjid ni macam-macam kita komplain. Jamaah, ustaz, Azmaji, jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Lepas kita buat forum ni, lepas kata, jangan kira apa orang kata, ustaz. Kira Allah kata. Ni masjid kita ni, kita tak buat aircon. Dia kata, panas nak mampu. Kamu tahu tak? Aku berpeluh aku. Kan? Lepas buh aircon. Lepas kata pula, apa orang kapit buh warna biru. Lah kata juga. Mereka tukar buh warna hijau. Kata juga, apa buh warna hijau? Awak tak buh putih di tengah? Kata juga. Jangan kira apa orang kata. Apa Allah kata. Tengok, orang yang bertakwa, Allah sediakan pemadani hamparan warna khudrin hijau. Syarat dia, ikut perintah Allah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eloklah, depa bagi dah tisu dah. Boleh aku berhenti round yang pertama. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, pada depa suruh ikat tirai kuat-kuat macam tu. No. Jadi alhamdulillah kita dapat keterangan sedikit, bukan sedikit, banyak tentang layanan Allah dan penyesalan yang akan kita hadapi bila bertemu dengan Allah nanti. Sepatutnya benda ni dah jadi peringatan kepada kita. Hampir setiap hari berlaku kematian, betul tak Ustaz? Sepatutnya dengan kematian tu saja dah boleh mengubah hidup kita dan iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ahaduhumul maut la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila tibanya ajal seseorang itu tidak dipercepatkan walaupun sesaat dan tidak diperawalkan walaupun sesaat. Maka yakinkah kita bahawa apabila kita nak bertemu dengan kematian, masa tu kita mampu berubah untuk beriman dan yakin dengan janji Allah? Kita tak mau, ni secara ulasan daripada Ustaz Abdullah Khairi tadi, kita tak mau kembali kepada Allah dalam keadaan kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apabila tiba kematian kepada kita, kita akan kata kat Tuhan, ya Allah, balikkanlah aku ke atas dunia, la'alli a'malu salihan, sebab aku nak buat amal soleh. Tapi Allah dah tak layan dah masa tu. Duduklah kita di dalam barzakh, menanti malaikat mai untuk balun kita sungguh-sungguh. Kemudian azab di padang mahsyar, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Maka mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Ustaz boleh ubah walaupun tak banyak, sedikit keyakinan kita. Keyakinan sepatutnya kepada Allah 100%, tidak boleh ada keraguan, syak ataupun zon tak boleh ada. Kena buang semua tu. Kita percaya dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang sampai kat kita, fakta-fakta yang ada di dalam tu.
Bahkan dibukti pula dengan negara-negara luar seperti mana yang diceritakan tadi. Jadi apa lagi yang menghalang kita daripada yakin dengan janji Allah? Itu secara kesimpulan lah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdullah Khairi di atas penerangan yang sangat-sangat terperinci. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya mewakili Masjid Onta Panjang juga ingin kalau tuan-tuan tengok masjid ni pun, insyaAllah kita akan buat beberapa perubahan lah. Beberapa perubahan. Kita akan lancarkan lah derma daripada masjid ni. Yang dalam ni kita akan jalankan tabung, insyaAllah boleh jalan. Ada belakang ustaz tu ada tabung tu, boleh jalan. Belah muslimat dan belah muslimin, kita gerakkan tabung sama-sama. Dan yang di luar kita ada bagi 2 orang anak muda kita kutip dekat luar sana. Jadi bagilah sedekah jariah, sedekatin jariah. Ni sedekah jariah yang mengalir. Pasal kata jariah yang mengalir? Sebab aliran sedekah tidak akan berhenti. Aliran kita bagi RM1 ke RM2 yang bagus sebenarnya RM10 seorang. Dia tak pernah berhenti sampai ke hari kiamat. Tu yang dikatakan dengan nama jariah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Soalan punya panjang, bagi 15 minit. Mana cukup? Ustaz suap balon sampai 45 minit. Mana cik? Tak nak aku nak balon juga sampai pukul 1. Boleh tunggu? Boleh tunggu, apa tunggu? Aku nak balik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah masyarakat kita? Kita nak lahirkan orang yang hebat. Tuan-tuan, mudah aja. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa atau zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah. Tuan-tuan, hebat kampung ini bukan ada pasar malam. Hebat kampung ni bukan ada JKK yang hebat. Hebat kampung ni bukan ada kaum ibu yang hebat. Bukan pakcik yang hebat, tetapi rumah Allah yang hebat. Kalau boleh rantau panjang ini masjid ini, kita imarahkan dia untuk lahir orang beriman kepada Allah. Bila lahir orang yang beriman ni tuan-tuan, kenapa manusia sanggup datang rumah Allah? Kita tak tahu, tengok dia beriman atau tidak. Contohnya apa? Ni rumah Allah ni, tengok. Member ni tahun zaman Lin Chong Yu. Kalau saya naik baca khutbah, tuan-tuan tahu tak muka saya tak mana? Betul-betul itu baru. Hamba tak tahu lah Ustaz Aswad apa dia pendek. Dalam pendek hitam lah tu. Tapi handsome. Kan? Amin. Ni kalau saya naik betul-betul tu, aku nak baca kena. Takkan macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu depa panggil khutbah, aku tak mau main. Ni hamba kena gaji datang tu buang. Ni Lin Chong Yu ni. Zaman Lin Chong Yu. Zaman Tornado Tengku Abdul Rahman tu. Ubahlah tuan-tuan buang tu, buat baru punya. Lali goeng tuan-tuan. Tuan-tuan, nak buat macam mana? Membar masjid hidupkan. Nak hidup masjid, nak lahir orang yang beriman, membar kena bagi hidup. Membar macam mana? Kalau boleh baca khutbah tu 20 minit, tekan sungguh kepahaman manusia kepada agama Allah. Ini baca khutbah, Allah, saya ingatlah tahun 85 masjid saya. Baca khutbah. Kan masa tu kan tag daripada Majlis Agama Pulau Pinang. Bagilah. Selalunya buat sendiri. Dia naik, alhamdulillah, hari ini khutbah Jumaat ialah meninggikan syiar Islam. Semua. Selalunya tuan-tuan, inilah musim tabuk baja. Dia kata baja. Itu syiar Islam. Kita hendaklah menjadi orang Islam yang meninggikan kalimah Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan janganlah kita menjadi, dia senyap, dia duduk hijau ni, iaitu ke metod di dalam Islam tersebut. Rupanya komited. Dia hantam ke metod. Kami mampu hebat imam. Itu macam mana anak khairah nak faham? Dia sendiri tak faham. Ke metod dalam Islam, ke metod, komited. Makcik tahu dah komited? Makcik pun tak tahu juga. Aku geram.
Komite tu bahasa orang putih. Maksud dia kita kena hebat lah. Ni ke metod. Ada satu masjid Kuala Nerang. Daripada cerita selalu baca khutbah. Ya Allah cerai. Hari tu baca teks. Daripada majlis agama Islam Kedah. Dia naik. Alhamdulillah. Lepas itaqullah. Tuan-tuan naklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Semua dadah. Semua senyap ni. Iaitu senyap. Rupanya dia heja tulis Jawi. Heroin harawaw amzah yanun. Morfin min fawaw amzah yanun. Kokin kak tawaw amzah yanun. Dia nak tampak. Tam dia bagian tahu. Iaitu heroin, morfin, kekoin. Kami duk dengar, dadah baru. Rupanya heroin. Dia dihantam heroin. Beli teruk kokoin tu. Ada seorang tu duk. Datuk dia dia gelak. Pakai gelak habis. Itu Jumaat Lim dengan Yaakob. Lingkup tu. Baca khutbah. Tuan-tuan, kalau boleh member ini. Abang Haji panggil penceramah, ustaz-ustaz baca khutbah 20 minit. Saya nak datang. Ustaz, saya nak main. Tapi yang tu buang dulu. Kalau tak buang muka putih-putih tu nak takkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tinggi tuan. 5 kaki sebelah inci. Ustaz dapat 54 betul tak? 5 kaki sebelah. Apa tengok? Apa buang lah aja. Kau balik ni. Bagi ni. Bagi power sikit 20 minit. Sebab semua datang masa tu. Nak lahir orang beriman. Macam mana? Hidupkan member masjid. Alhamdulillah, dah lama dah tuan-tuan kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala ada di kalangan kita baca khutbah tu. Masih lagi duduk di luar, umur 80 dah. Bila lagi nak duduk dalam? Kena macam tu kena. Dia Allah aku. Mesti punya. Ini baca alhamdulillah. Tuan-tuan nak duduk mana pun tak apa. Aku elang jalan. Kat Lena habis dah. Power kan ni. Bagi betul-betul. Sebab itu dia cara untuk hidupkan masjid. Buat program. Jangan kira apa orang kata. Kira apa Allah kata. Saya nak bang. Kira orang kata ni habis program ni Ustaz Naim siap. Ada satu pulau sotong kosong. Pulau Ketam aku punya. Tuan-tuan. Jangan kira apa orang kata. Kira Allah kata. Mana tahu kita buat program ini membuka pintu hidayah manusia. Tuan-tuan tahu atau tidak? Saya baca khutbah Masjid Batu. Saya cerita tentang pengorbanan Nabi, sejarah Nabi, lahir sayang Nabi. Ada seorang cikgu secara tak sengaja berhenti di kaki 5 Masjid Batu. Dia terpaksa berhenti dengar khutbah. Selalu khutbah Lena. Aku khutbah tak boleh Lena punya. Hampa Lena, aku tengok Lena. Jangan tidur. Siapa tak tidur punya? Ini baca khutbah. Mana tidur. Aku elang jalan. Lena habis. Saya baca cerita satu-satu. Tuan-tuan ingat ketika mana Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi SAW diserang oleh tentera musuh Khalid Al-Walid daripada Jabal Rahmah untuk membunuh Nabi. Nabi jatuh di dalam satu lubang, maka berdarahlah akan giginya kerana giginya tertanggal ketika jatuh di dalam lubang tersebut dalam bentuk nada yang sayu. Kemudian datang musuh untuk membunuh Nabi. Ketika Nabi nak dibunuh, Nabi gunakan benteng. Dipukul benteng tersebut, pecahlah besi benteng tersebut. Tiba-tiba besi benteng tersebut tertikam akan dahi Nabi. 3 lubang di dahi Nabi. Kemudian musuh ini dibunuh oleh sahabat yang lain. Saya baca dalam khutbah, datang seorang sahabat paling mutawatir cerita ini. Katakan Bara bin Malik, tetapi paling mutawatir ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dalam khutbah tu saya sebut, Abu Ubaidah dia sayang Nabi. Dia tengok di dahi Nabi ada 3 ketul besi yang tikam di dahi Nabi. Dia buat macam mana? Dia guna tangan dia pegang. Bila dia pegang, dia tarik. Nabi kerutkan muka, tanda sakit. Lalu Abu Ubaidah sayang Nabi. Dia gunakan mulutnya. Dia gigit akan besi tersebut. Dia tarik. Lalu patah akan giginya. Berdarah gusinya. Lalu ada satu lagi besi. Dia tarik dengan giginya. Patah akan giginya. Berdarah gusinya. Gigi yang lain dia tarik, kemudian gigi tertanggal, termasuklah besi tertanggal, berdarah gusinya. Lalu Nabi kata, ya Abu Ubaidah, kamu tak sayang gigi kamu kah ya Abu Ubaidah?
Apa Abu Ubaidah kata? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Kita sakit gigi, masjid tamat. Bukan saja sakit gigi, tak sakit pun tamat. Saya cerita macam tu, tiba-tiba darah Nabi ni keluar melalui dahinya, keluar dalam keadaan yang banyak. Bila banyak datang seorang sahabat Nabi, namanya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ialah bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak merawi hadis. Malik bin Sinan ini sayang Nabi. Dia buat macam mana? Bukan dia lap akan darah tersebut dengan tangan, tetapi dia gunakan mulutnya. Dia hisap darah tersebut daripada dahi Nabi. Ketika darah itu berada dalam mulutnya, dia tak luah tuan-tuan, dia telan akan darah tersebut. Lalu Nabi berkata, man damma, barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah. Saya cerita dalam khutbah, cikgu tu dengar Tuhan buka pintu hidayah dia. Menangis dia. Menangis. Hanya satu khutbah 20 minit. Membar Jumaat. Ini peranan kita. Baca tu dia menangis. Habis menangis dia datang meluru. Ustaz, khutbah ini menyentuh hati saya Ustaz. Tiap-tiap malam tuan-tuan, mulai daripada hari itu, dia datang Masjid Batu, mengaji di Masjid Batu. Bawa anak isteri dia dengan tape recorder. Dengan izin Allah tuan-tuan, pihak raya baru ni, dia dulu kini selamanya, sekarang sudah masuk bulatan selama-lamanya. Kita tengok, itu hidayah milik Allah. Hidayah bukan milik kami Ustaz, bukan milik pengurusi masjid, bukan milik siapa, tapi milik Allah. Nak dapat hidayah, fungsi member kena bagi hidup. Hidupkan fungsi ni, sebab kita nak bagi petunjuk. Hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi ma yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tetapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kendaki. InsyaAllah hidupkan fungsi member. Lagi apa? Buat kuliah. Tuan-tuan yang ada di rantau panjang ini, bila lagi kita nak hidup dengan kuliah ini? Kalau masyarakat kita jahil, ingat tak Nabi sebut, kun aliman, jadi orang alim. Ustaz memang jurusan daripada Syria. Saya ni tuan-tuan faham agama umur 26 tahun. 26 oi. Hang tengok ni 26 ni. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, bapa saya Tok Guru Ustaz Haji Harun. Saya balik graduate electrical engineering. Macam mana faham agama? Anak murid saya ada di sini. Saya pun tahu ni, ingat ni. Nah. Anak murid saya mengajak Seri Muda. Ngajak apa? Ajak sains. Anak murid saya ramai ni. Kalau pertama aku pomok apa jangan jumpa aku geram ni. Ni. Anak murid saya. Saya setiap hari Jumaat tanya anak murid, dia akan bagi tazkirah. 15 minit je. Sama ada anak muridku menangis ataupun guru menangis, ataupun mereka akan gelak selama-lamanya. Saya pandai cakap, tuan-tuan. Kadang-kadang aku bagi teriak, kadang-kadang aku bagi gelak, kadang-kadang aku bagi semangat. Ketika saya dikeluarkan ke Pulau Ketam, tuan-tuan, ramai telefon, Ustaz, kami sunyi Ustaz, di SMK Seri Muda Ustaz, dah tak dengar lagi suara Ustaz. Pengetua tu bagi, setiap Jumaat dia bagi saya tazkirah 5 minit atau 15 minit. Tapi saya ditukarkan. Kerana apa? Kerana satu khutbah tuan-tuan. Kerana satu khutbah. Bukan kerana tak masuk kelas, bukan kerana tak mengajar budak, bukan kerana aku ini tuang sekolah, tetapi kerana satu khutbah ditukar ke Pulau Ketam. Oh, zalim dah! Tak zalim apa? Tu bang pada sokong lagi. Kerajaan zalim macam ni, ustaz yang nak menyampai Islam ditukar. Orang yang makan rasuah, ke darah duit JKK, ke darah duit paret, tu apa sokong? Bengong dia ya. Uram ni. Dia kalau tak hafal menjadi bila lagi. Ya, bila lagi. Bukan hampa senang nak panggil aku. Kan? Duduk sini punya lama, mengajak dekat Penaga ni hampir dekat 4 tahun. Masjid ni pun tak boleh main. Nak main macam mana? Ni mungkin hak baru ni pengurusi ni. Dulu hak tak ada pangkah wei. Sebab apa? Sebab daripada ingat saya nak masuk calon. Saya bukan jenis tu tuan-tuan. Kata ustaz masuk calon, jadi parlimen, penaga. Agak-agak boleh menang weh. Saya kata dia mau, biar saya jadi ustaz. Pasal apa? Jadi ustaz, masuk kedai restoran, bangun-bangun orang bayar kat saya. Jadi ahli dewan undangan masuk restoran, semua kena bayar. Biar aku tak mau. Biar jadi ustaz, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita hidupkan kun aliman, jadi orang alim. Umur 26.
Bila 26 tuan-tuan, saya cerita sedikit. Bagi 15 minit, aku mana boleh pergi ni. Tak apa, kita teruskan. 10 minit lagi boleh Ustaz? Boleh. Tak boleh aku tombol ni, aku geram ni semua ni. Dah semangat dah, dia bagi tak boleh pula. Tuan-tuan, umur 26. Ayah, pegang dengan saya. Hang ni mengaji elektrik, boleh baca tak kitab Arab? Tak boleh ayah. Hang tak boleh. Aku ada banyak kitab Arab ni. Aku nak bakar buang esok. Tengok. Saya kata, ayahnya bakar. Kalau tak mau bakar, hang pergi mengaji bahasa Arab. Saya pergi mengaji, tuan-tuan, umur 26. 26 lah 46. 26 dia bicara anak 3. Arab. Duk menyanyi tu. Hampa adik, kalau duk menyanyi tu memang tak boleh nak. Main mengaji. Kita berguru. Sebab kalau baca buku, jadi macam budak baru ni. Baca buku, sebut mu'alim tutori, sebut kitab. Dia baca buku. Kalau baca buku berguru, al-syaitanu syaikhuhu. Syaitan untuk guru dia. Kena main berguru. Main mengaji. Saya tak lagi 10 tahun. 10 tahun nak jadi ustaz ni. Kemudian baru ambil Pak Senawi. Macam mana ni? Dia fikir. Kayu motor, pergi pasar malam. Tengok ada buku. Kitab sekolah rendah. Bahasa Arab. Ra'sun kepala, sya'arun rambut, ainun mata, amfun hidung, uzunun telinga, sinnun gigi, lihyatun, apa dia? Tengkok kepala otak hang. Lihyatun ku tungguk tani, janggut. Lah dia kena tipu tengok. Anak murid aku. Kita tunjuk lihyatun, tengkok. Janggut. Tengok anak murid kita macam tu Ustaz. Akhirnya esok pula. Satu malam hafal 200 kalimah. Esok pula baitun rumah, madrasatun sekolah, misbahun lampu, mirwahatun kifas, sarfun shilling, amudun tiang, ardun bumi. Lepas tu babon. Sudah? Nanti hang tak kata monyet. Hang kata monyet, hang nampak kaki aku ni, nampak ni. Aku kan boleh budak-budak aku terajang tahu tak? Sebab baru ni tuan-tuan datang, saya terajang pergi UK tu. Sekali terajang, adik mai, anak pergi UK mai. Tuan-tuan dia dikasih dalam, alhamdulillah. 3 bulan saya hafal 3,000 kalimah. Boleh Kamu muda lagi. Wahai anak muda boleh. Nak 1,000 daya, tak nak 1,000 dalih. 3,000 kalimah 3 bulan. Hafal kalimah, ayah ajak kawan sikit bahasa Arab, dia pun ajak. Macam mana nak cakap, macam mana nak tulis, macam mana nak i'rab. Dah habis 4 bulan. Macam asal bahasa Arab 4 bulan oi. 4 bulan. Ayah, cik nak ambil Pak Senawi. Hang nak ambil Pak Senawi 4 bulan. Aku mengaji 7 tahun. Ayah, otak kita sama. Dia ingat apa ngah? SPM 10A oi. Hampa ingat aku mangkuk ayun ke? Ustaz Aswad ada SPM aku 10A oi. 10A 6 unit. Tonton. Ayah, saya boleh. Saya nak ambil. Saya daftar sekolah DNW. Ambil Pak Senawi. Masa tu umur 26. Janggut panjang lagi pada ustaz. Duduk belakang. Yang ni umur 17. Ketua periksa. Dia waris ke? Kena duduk di luar. Bukan boleh tunggu dalam bilik periksa. Ingat waris. Saya tak waris apa. Saya pun nak periksa. Dia kata apa? Tua-tua pun periksa. Kurang ajar. Dia beli saya. Umur 26 periksa anak 3. Tapi alhamdulillah ketua keluar keputusan. Saya dapat jahit jiddan pangkat 2. Pertama mumtaz. Yang kedua jahit jiddan. Yang ketiga jahit. Yang keempat makbul. Balik-balik. Ayah. Hang seronok kan? Ayah dapat jahit jiddan. Syah. Hang ngaji 4 bulan jahit jiddan. Aku 7 tahun makbul. Hang pergi mengaji pula. Sambung ambil diploma bahasa Arab. Man turid ala takallam lughatul arabiyyah ma'i ma kun syghlah. Siapa nak cakap Arab pun boleh. Saya boleh cakap Arab, saya boleh cakap Jepun. 2 tahun duduk di Jepun. Dapat IR ni. IR woi. Insinyur woi. Ambil ingat mangkuk ayun kau woi. Ni yang cakap ni bukan mangkuk ayun. Orang penaga guna otak. Saya mengaji ni, mengajar di SMK Seri Muda. Bagi tahu dekat cikgu. Yang cikgu ni bukan mangkuk ayun. Insinyur. Tu pun ada cikgu. Woi. Guna otak. Insinyur di Jepun 2 tahun. Siapa nak cakap Jepun pun boleh. Siapa nak cakap Cina boleh. Saya duduk Pulau Ketam. Ni hao ma, wa hen hao. Tu lah. Aku tak tahu. Duduk 7 bulan boleh lah. Nak cakap Jepun boleh. Nak cakap Cina boleh. Nak cakap Melayu. Nak cakap orang putih. Itu bidang saya. Saya mengajar sains dalam bahasa Inggeris.
Ada orang pergi. Mana Ustaz Abdullah Khairi? Tengok dalam makmal. Bahasa Inggeris. Dia ni ustaz ke cikgu? Saya mana pun boleh. Saya alhamdulillah dapat diploma bahasa Arab, sambung ambil ijazah pendidikan Islam, ada 2. Kemudian sambung master dalam psikologi, kaunseling Islam, sambung PhD dalam psikologi. Kemudian minta tauliah majlis agama. Hampa tengok ni. Nampak ada tauliah? Nampak? Oi, ada tauliah malam ni. Oi, nampak oi. Oi, JKJ, nampak tak? Hampa jangan duk halang aku, ada tauliah ni. Tak percaya mai tengok. Ada tauliah malam jadi ustaz, siang guru fizik. Kerana apa? Kun aliman, jadi orang alim. Wahai anak muda, sia-sia kita buat program ini kalau tak ada semangat ini. Semangat ini kita tanam. Macam mana? Hidupkan member ini, hidupkan situasi institusi masjid ini dengan program ilmu. Kita mengaji tuan-tuan, saya pergi mengaji bawa kitab. Nabi kata kun aliman au muta'aliman, jadi orang menuntut ilmu. Macam tuan-tuan lah malam di forum, orang menuntut ilmu bawa kitab. Kita main kitab apa pun tak bawa. Nak bawa apa? Keluar sepeda pun tak pakai. Saya baru ni kan dengan Ustaz Suat memang cerita di Mekah. Ustaz Suat jumpa Kak Ros dengan Abang Najib. Aku pun jumpa juga. Ketika dia tawaf pergi di Mekah, dia Perdana Menteri tawaf mengikut hukum Allah. Pakai kain ihram, mesti kain ihram, tanpa ada pakai seluar pena dia. Jadi dia tawaf, askar jaga. Saya pun tengok, Allah Abang Najib Angry Bird. Aku pun tengok Angry Bird dah. Walaupun Perdana Menteri pi umrah, tetap tak boleh pakai seluar pena. Kak Ros pakai tudung punya cun. Aku tengok hang gelak deras kan. Tengok budak pun seronok dengan ceramah aku. Tu pandai aku ceramah kan. Hang gelak kan. Ni mana tu kan, ada gelak bagus. Oh tu kan. Tak mana api dah weh. Kak Ros ni tegak. Tapi aku heran jambui ni tahu tak mana. Dia ikat aku tengok punya cun. Kita pun geram kan. Sebulan tak jumpa bini. Tengok Kak Ros pun dapat cun. Allah, kita pun tengok. Allah, jaga bukan main. Di Mekah jaga aurat. Bulu pun tak boleh tanggal. Sebab 3 bulu kena dam. Jaga bulu, jaga aurat, tak boleh tunjuk. Keluar daripada Mekah, masuk Jeddah, bulu pun semua tunjuk. Awak hukum Allah ada di Mekah saja kah? Awak Allah ada di Mekah kah? Allah tak ada di Jeddah, Allah tak ada di Malaysia. Wahai anak muda, Allah ada di Malaysia. Tetapi kenapa bila ada di Malaysia, kita wahai anak perempuan, wahai perempuan, dedahkan aurat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Malaysia dulu jaga bukan main Malaysia di Mekah jaga main Malaysia, habis dedah aurat, tudung pun tak pakai. Allah tak ada kah? Ada seorang makcik tu mengaji depan saya, duduk depan. Habis mengaji, ustaz tanya beliau. Habis ustaz tanya beliau. Habis tanya selalu. Satu hari dia tak main. Mana makcik ni? Ustaz umur 80, dia dapat cucu baru. Dia ni bila saya balik, saya lalu tepi rumah dia. Tengok balik, dia tak pergi kuliah, duk basuh kain lampin dalam tali ayak. Duk pakai stang ke dada. Umur 80 dengan rambut sempoi punya. Saya tengok, ya Allah makcik ni mengaji dengan aku, tapi tak faham, tanya soalan selalu. Saya turun, makcik, Allah ustaz, aurat. Dia kata apa? Aurat apa ustaz? Siapa pun tak mau dah. Dia umur 80. Dia kata apa tak mau? Saya turun, tak mau, aku mau. Dia pukul lah. Hukum Allah bukan kira muda, bukan kira tua. Ini hukum Allah. Sebab tu kalau kita mengaji, bagi tahu macam ni, tak faham lagi tak tahu. Nak macam mana? Hidupkan masjid terang betul-betul. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya boleh jadi ustaz, boleh berceramah. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan satu saja CD, namanya Suara Daripada Kubur. Tuan-tuan ingat tak? Meletup tuan-tuan. Akhirnya seluruh Malaysia, bukan saja seluruh Malaysia, dijemput sampai ke Australia. Pergi ceramah to all the student, foreigner student luar. Bukan Islam ni, termasuk dengan Islam. Saya ceramah 3 jam, menangis mereka dalam bahasa Inggeris. Kemudian dijemput tahun lepas ke Korea, ke Jepun, ke China, ke Manila untuk ceramah. Saya ceramah luar negara, orang penaga tolak ceramah saya.
haram jadah dia. Bukan amboi. Sebab tu saya nak habaq tuan-tuan, bagi masjid ini hidupkan institusi dah. Kita akan lahir orang yang beriman kepada Allah. Iman macam mana? Dia tak akan takut dengan manusia. Kali ini tuan-tuan diuji, baru kita tahu ya Allah nikmatnya dalam perjuangan. Semayang dekat Pulau Ketam, bini tak ada, anak tak ada tuan-tuan. Naik bot sorang-sorang, bu angin mai. Apa yang aku dapat? Segala Quran yang aku hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Sambil naik bot. Sebab angin mai nak buka Quran tak boleh. Apa yang ku hafal, itulah yang ku baca. Duduk sorang-sorang, hari pertama ditukar 1 Ramadan. Hampa tak tahu, tak kena. Buka puasa dengan buah kurma kakak, abang, makcik. Bubuh dalam mulut nak telan, tak masuk. Peringat bini, peringat mak, peringat ayah. Mereka tukar kerana baca 1 khutbah. 1 khutbah ya, tu pun hampa tak pikir zalim lagi. 1 khutbah. Ya Allah, kalah pemimpin yang zalim dalam pihak raya akan datang. Doa macam tu kan. Bukan sebut siapa pun, siapa zalim kalah. Ha? Kan kalau zalim DAP kalah bang, PKR zalim kalah, UMNO zalim kalah bang. Kita doa. Orang report 24 jam kena tukar. Tuan-tuan tengok punya zalim, tubuh hamba tak boleh fikir lagi. Allah tuan-tuan, bila lah kena makan buah kurma, Allahu Akbar, telan tak masuk. Hari kedua saya kata tak mau buka puasa kat Masjid Shah Alam. Pipi tengok tuan-tuan, Masjid Shah Alam pukul 7, 3,000 orang duk beratok. 3,000 tuan-tuan. Saya pegang-pegang, beratok juga. Dia tengok-tengok, dia kenal. Ustaz pun main ke? Tak main apa di rumah apa, tak ada. Dapat 7.25 masuk waktu. Bubuh-bubuh nasi. Hari kedua buka puasa. Tempat duduk satu pun tak ada. Hari kedua saya berbuka puasa. Ditukarkan oleh kerajaan UMNO. Buka puasa di mana? Di tangga Masjid Shah Alam. Empat tak tahu sengsaranya. Tetapi alhamdulillah, itu kekuatan bila ada iman di dada. Sebab tu ni jadi orang beriman. Bagaimana? Hidupkan fungsi masjid dengan program ilmu. Bila hidup, insya-Allah kita akan sayang Nabi. Bila ada iman, sayang Allah, sayang Nabi. Ini jadi petikai. Macam mana kalimah Allah, tambah hurailah panjang. Sayang Nabi dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Mereka itu tidak takut kepada Allah. Mereka yakin dengan hari akhirat, tidak takut dengan Allah. Fungsi masjid ini, InsyaAllah, kalau rantau panjang, dapat hidupkan fungsi masjid, member kita aktif, ada kuliah, ada forum. Saya yakin anak-anak karya kita takkan jahil. Bila tak jahil, pengusi karya akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang tuan-tuan hadir ini, Ustaz Naim dapat pahala, Abang Haji dapat pahala, JKK dapat pahala. Sebab dia sama membenarkan. Termasuk juga jawatan kuasa masjid. Dan orang yang wakaf masjid ini, dia dapat pahala sebanyak mana kepala yang datang duduk di rumah Allah ini. Dan tengok hebatnya masjid. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka lah orang yang dapat petunjuk Allah. Yang dapat petunjuk Allah, bukan tempat lain. Sini. InsyaAllah kita setakat itu. Saya rasa tak perlu gulung kot. Bertanya tertutup. Sebab aku letih dah. Hari ni 4 ceramah. 4 ceramah. Duk power macam tu lah. Nak bagi faham orang rantau panjang. Kalau tak faham juga, apa mai jumpa aku terajang seorang-seorang. Aku gelap. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan jemputlah kalau saya ada masa. Tetapi kosong bulan 5 tuan-tuan. Alhamdulillah. Atas seluruh Malaysia. Dan lepas daripada ni esok. Terus tuan-tuan ke Selayang. Bersama dengan sahabat-sahabat di Selayang, Selangor. Dan terus ke Johor. Baru ni ceramah di Segamat, 3,000 anak muda penuh di dataran. Termasuk mereka itu anak muda yang datang pakai seluar jin macam ni. Hari itu tuan-tuan, jin dekat Segamat, seluar tak ada. Semua anak muda kebal habis. Hang dia pakai seluar jin. Tapi alhamdulillah semangat. InsyaAllah, saya kata setakat itu ceramah saya. Ini kesedaran yang kita beri kepada tuan-tuan. Hidayah bukan milik saya, milik Allah. Kita kena cari akan petunjuk itu untuk dapat hidayah. 2 rakaat pantun, pergi ke Dubai, membeli meruku. Bye-bye, I love you. Dan wassalamualaikum warahmatullahi